Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 10, baris ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 4 perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil menyentuh Al-Quran. Keempat daripada 4 perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil menanggung akan dia akan Al-Quran. Yang ketiga, haram sentuh Al-Quran. Yang keempat, haram menanggung Al-Quran. Satunya haram sentuh, satunya haram menanggung Al-Quran. Sentuh macam mana, menanggung Al-Quran tu macam mana? Dia berkaitan dengan sentuh Al-Quran dan menanggung Al-Quran ni mungkin panjang sikit lah. Hak berkaitan dengan menyentuh Al-Quran dan juga menanggung Al-Quran. Jadi yang ketiga ni menyentuh Al-Quran. Haram bagi orang yang berhadas kecil, sama telah pula bagi orang yang berjunub dan juga bagi orang haid dan nifas. Yang mana apabila berhadas besar haram sentuh Al-Quran, ijma' ulama', melainkan pandangan Daud Az-Zahiri sahaja yang tidak mengharamkan. Hadas besar haram sentuh Al-Quran, ijma'. Walaupun ada pandangan Daud Az-Zahiri yang haruskan, tapi disebutkan kitab sebagai ijma'. Adapun berhadas kecil, itu ada khilaf ulama'. Tapi jumhur ulama', kebanyakan ulama' mengharamkan bagi orang yang berhadas kecil menyentuh Al-Quran. Haram bagi orang yang berhadas kecil menyentuh Al-Quran. Walaupun ada juga pandangan dhaif, contoh dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa orang yang berhadas kecil tidak diharamkan menyentuh Al-Quran. Yang mana dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh akan Al-Quran melainkan orang yang suci. Jadi la yamassuhu illal mutahharun tu tidak menyentuh, tapi maknanya nahi. Maksudnya apa? Jangan menyentuh.
akan Al-Quran, melainkan orang yang suci. Orang yang suci. Tapi ada setengah pandangan mengatakan bahawa hak dalam ayat Al-Quran tu tidak menyentuh akan Al-Quran melainkan yang suci. Jadi setengah mengatakan bahawa Al-Quran di situ, Al-Quran di Lauh Mahfuz, mutahharun di situ kena kepada para malaikat. Kena kepada para malaikat. Ada pandangan yang seumpama tu. Jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, tapi ini pandangan dhaif lah. Contohnya pandangan Imam Istakhri, ada di akhir kitab Ghayatul Taqrib tu, yang mana mengharuskan sentuh Al-Quran di dalam keadaan berhadas kecil. Sentuh kan dalam keadaan berhadas kecil, termasuk pandangan Ibnu Salah. Pandangan Ibnu Salah, guru kepada Imam Nawawi rahimahullah, mengharuskan juga menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Itu pandangan yang dhaif lah. Itu pandangan dhaif. Pandangan yang muktamad, sebagaimana kita maklum, orang yang berhadas kecil haram menyentuh Al-Quran sama telah orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar itu ijma' ulama' lah, menyatakan bahawa haram sentuh Al-Quran. Hak timbul khilaf tadinya adalah hak dalam keadaan berhadas kecil. Dalam keadaan berhadas kecil. Jadi menyentuh Al-Quran ni dalam keadaan berhadas kecil hukumnya haram, walaupun menyentuh tu dalam keadaan berlapik sekalipun. Menyentuh Al-Quran yang diharamkan walaupun dalam keadaan berlapik sekalipun. Contohnya kita pakai sarung tangan. Kita pakai sarung tangan, jadi kita sentuh dalam keadaan berlapik sekalipun, atas nama sentuh hukumnya haram walaupun berlapik sekalipun. Sarung tangan ke, ambil kain ke, kita sentuh Al-Quran berlapik sekalipun haram di sisi pandangan mazhab Syafi'i kita, di sisi pandangan mazhab Maliki. Walaupun pandangan mazhab Hanafi Hambali, sentuh Al-Quran dalam keadaan berlapik diharuskan. Tapi mazhab Syafi'i kita, walaupun dalam keadaan berlapik, janji panggil sentuh. Janji panggil sentuh, walaupun kita berlapik pakai sarung tangan ataupun kita alah dengan kain. Ni kadang-kadang ada orang-orang yang dia faham gitu. Saya tak ada air semayang, nantilah saya ambil kain sikit. Dia kata dia ambil kain, dia pun sentuh Al-Quran. Haram walaupun berlapik, selagi namanya sentuh. Selagi namanya sentuh, walaupun berlapik sekalipun, hukumnya adalah haram. Walaupun berlapik itu tebal sekalipun, walaupun kita guna kain yang kita sentuh Al-Quran dalam keadaan berlapik ni, walaupun tebal sekalipun, dia tak sama dengan kita batal wuduk sentuh perempuan. Hak tu berkait dengan tidak berlapik. Sebab dia berkait dengan sentuh perempuan ni, yang batal wuduk tu disentuh perempuan ni, dia berkait dengan syahwat. Biasanya sentuh perempuan tanpa berlapik ni dia lebih kepada syahwat. Jadi kalau sentuh lelaki perempuan batal wuduk, tu apabila sentuh dalam keadaan tidak berlapik. Kalau berlapik tak batal mazhab Syafi'i kita. Adapun berkaitan dengan sentuh Al-Quran ni, janji sentuh walaupun berlapik sekalipun, walaupun lapik yang kita gunakan tu tebal sekalipun, tetap hukumnya adalah haram.
Walaupun tebal sekalipun, sekira-kira dipanggil sentuh. Sekira-kira dipanggil sentuh pada huruf. Kenapa? Kerana sentuh tu dia apa ni? Dia mencacatkan kita nak membesarkan Al-Quran. Jadi selagi dipanggil sentuh, walaupun berlapik tu tebal sekalipun, hukumnya adalah haram. Sama telah tanggung. Itu yang keempat. Yang keempat, menanggung Al-Quran ni memang tidak sentuh. Tu menanggung sama telah lagi. Cuma hak haram, hak ada dalil adalah sentuh Al-Quran. Hak ada dalilnya adalah sentuh Al-Quran yang diharamkan. La yamassul Quran illa tahir. Tidak menyentuh akal Al-Quran melainkan orang yang suci. Jadi hak larangan menyentuh Al-Quran ada dalil lah. Adapun menanggung Al-Quran itu tak ada dalil. Jadi kalau sentuh pun haram dah, sama telah menanggung Al-Quran. Sentuh ni tak angkat, jamuh aja, sentuh. Tanggung ni angkat, sama telah lah tak boleh. Pada ni sekarang sentuh walaupun berlapik tebal sekalipun, sentuh haram. Kalau tanggung pula, sama telah haram dia. Itu kias sahaja. Yang ada dalil adalah sentuh Al-Quran. Ada ni. Tanggung sama telah. Tapi tanggung Al-Quran pastilah tidak sentuh. Ni sentuh ni, sentuh jamuh je. Hak haram, tanggung tak sentuh. Tapi ni angkat tanggung. Nanti kita panjang pula bicara hak berkaitan dengan tanggung Al-Quran. Ini bicara bab sentuh Al-Quran. Sentuh Al-Quran hukumnya adalah haram. Kemudian berkaitan dengan sentuh Al-Quran ni, dia satu Al-Quran, termasuk kulit pun haram kita sentuh. Termasuk kita kata di helayang-helayang awal tu tidak ada ayat Al-Quran. Di helayang-helayang awal tu kadang-kadang ada kertas putih kosong gitu dah. Kemudian ada Asmaul Husna di helayang sebelum tu. Kemudian ada kadang-kadang dia letak dia punya panduan-panduan. Jadi dalam Al-Quran tu kalau ada tanda sekian-sekian ni, apa dia punya panduan dia. Dia ada di hadapan tu. Beberapa helayang di hadapan tu belum lagi ada ayat Al-Quran, sekalipun haram kita sentuh. Ada ni. Begitu juga dengan helayang-helayang Al-Quran yang ada ayat di tengah. Di tepi-tepi tu tak ada ayat Al-Quran di tepi-tepi tu. Di tepi-tepi tu tidak ada ayat Al-Quran. Tak ada ni. Sekalipun haram juga. Tak ada ni. Sekalipun haram. Mana yang bersambung dengan Al-Quran tu tak boleh sentuh belaka. Tak ada ni. Mana yang bersambung dengan Al-Quran tak boleh sentuh belaka. Dengan kulitnya tak boleh sentuh. Kemudian sampaikan kalau bekas tu, bekas Al-Quran. Cuma bekas Al-Quran ni bekas Al-Quran yang disediakan untuk Al-Quran sahaja. Ini biasa Quran hak maha-maha tu. Quran hak maha-maha, dia ada sarung dia. Dia ada kotak dia. Yang mana bekas Al-Quran ni memang dikhaskan untuk Al-Quran. Sekalipun bekas tu kita buat kemudian, bukan pada masa beli. Biasanya pada masa beli tu, maknanya kita beli Al-Quran bersekali dengan sarung dia, bersekali dengan kotak dia. Ini tak ni, ini Quran masa kita beli tu kosong. Masa kita beli tu kosong. Cuma kita jumpa satu bekas yang comel, sarung yang comel,
kemudian pula kita ukur dengan Al-Quran kita beli tu, memang ngam kita panggil, sedang molek, kita pun jadikan bekas tu untuk bubuh Al-Quran tu. Maka kita jadikan bekas tu bubuh Al-Quran tu semata-mata. Bubuh Al-Quran tu semata-mata. Kemudian bekas yang kita buat Al-Quran tu, Al-Quran semata-mata, di masa yang sama Quran tu berada di dalam. Bukan kata Quran, bekas tu, sarung tu pun haram kita sentuh. Bukan angkat ni, angkat tanggung pula, sentuh. Orang comelnya dia punya apa? Baldu orang panggil. Kan bekas tu kan, sarung tu kadang-kadang comel kan. Kita pun jamu comelnya baldu. Haram sentuh. Ni bekas yang disediakan untuk Al-Quran semata-mata. Adapun kita macam B tu bukan untuk Al-Quran semata-mata, kita pun belaka dalam tu. Ni tak, ni bekas Al-Quran semata-mata. Kemudian pada masa tu Quran berada di dalam. Quran berada di dalam. Sentuh bekas tu hukumnya haram. Adapun kalau bekas tu bukan semata-mata untuk Al-Quran, cuma Quran kita bubuh, buku kitab kita bubuh dalam tu, kita nak sentuh bekas tu tak apa. Ataupun bekas tu memang untuk Al-Quran tu saja, tapi pada masa tu Al-Quran duduk atas rihal. Di atas rihal, bekas tu duduk lain. Tu tak apalah kita nak pegang bekas tu pun. Tapi nak ceritanya, ketika Quran berada dalam bekas yang memang bekas tu untuk Al-Quran saja, sentuh bekas pun tak boleh. Ada ni. Sama telah kulit Al-Quran, sama telah helaian di dalam walaupun kosong, sama telah hak putih di tepi helaian hak Quran ada di tengah. Dan kulit tu sendiri, kulit Al-Quran tu sendiri, walaupun kulit tu sudah cabut dah, sudah cabut dah daripada Al-Quran tu, kulit tu cabut dah, kulit tu cabut dah. Apa ni? Cari. Kulit tu cabut, cari. Sekalipun selagi dipanggil sebagai kulit Al-Quran, haram kita sentuh. Haram kita sentuh. Walaupun kulit tu sudah terpisah daripada Al-Quran sekalipun. Itu hak pandangan Syekh Ramli. Walaupun pandangan Ibn Hajar mengatakan kulit Al-Quran yang diharapkan sentuh ketika kulit tu masih lagi bersambung dengan Al-Quran. Tapi pandangan Ibn Hajar, pandangan Syekh Ramli-nya, walaupun Al-Quran tu sudah terpisah daripada Al-Quran sekalipun, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Itu pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad mengatakan haram sentuh kulit Al-Quran, walaupun kulit Al-Quran tu sudah putus cari dah daripada Al-Quran tu sendiri, selagi kulit tu dia panggil kulit Al-Quran. Sampailah kulit itu kita guna buat jilid buku lain, barulah kulit tu tak haram dah kita sentuh. Walaupun di kulit tu tulis Al-Quranul Karim, kadang-kadang di kulit tapi kulit tu comel, kita buat jilid buku lain, kita jadikan kulit tu sebagai kulit buku lain, tidak anggap kulit Quran dah, barulah boleh kita sentuh. Sebab kadang-kadang ada orang faham sentuh betul ayat aja. Sentuh betul ayat aja hak tak boleh. Hak tepi-tepi tu dah apa dia kata? Tepi apa? Kulit pun tak boleh sentuh. Bekas yang disediakan untuk Al-Quran saja, ketika tu Al-Quran berada dalam pun haram kita sentuh. Ada ni hak berkaitan dengan sentuh Al-Quran. Cuma yang timbul khilafnya, haram ke tidak sentuh betul-betul di tempat ayat Quran tu, hak tu pada masalah Al-Quran dengan tafsir, banyak tafsir.
Tu baru timbul. Sekarang ni Al-Quran, tafsir Al-Quran. Jadi antara ayat Al-Quran dengan tafsiran tu mana banyak, dengan terjemahan tu mana banyak, dengan ayat-ayat lain yang bukan Al-Quran tu mana banyak. Kalaulah banyak tafsiran, maka kita boleh sentuh Al-Quran, boleh sentuh tafsir tu. Cuma di tempat ayat tu boleh sentuh ke dah. Sekarang kalau kita ngaji kitab tafsir, jadi ayat Quran pendek je, tafsir dia panjang. Lepas tu ayat Quran pula tafsir dia panjang, ayat Quran pula tafsir dia panjang. Maka kita boleh sentuh tafsir Al-Quran yang lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Tetapi yang timbul khilafnya di tengah ayat tu boleh tak sentuh? Hak situ. Kan ada ni. Sekarang tafsir tu lebih banyak daripada Al-Quran. Maka tafsir tu kita boleh sentuh dan kita boleh tanggung. Kita boleh angkat, kita boleh bawa. Cuma di tengah ayat tu. Di tengah ayat. Faham tak ni? Kan ditafsirkan ayat, berarti dia pun tafsiran. Ayat berarti tafsiran. Maka bolehlah sentuh dan boleh tanggung. Tapi di tengah ayat tu boleh tak sentuh? Sebab kalau kita mengaji tafsir, kita nak buat catatan, tangan kita letak di mana? Tangan kita letak atas tafsir. Jadi kita perasan tak tangan kita tu menyentuh ayat-ayat tu. Ayat tu tafsir, ayat tafsir tu kan. Ayat tu sentuh kita tu. Hak tu hak timbul khilaf ulama. Haram ataupun tidak. Hak masalah tafsir hak lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Sebab tu biasa orang tafsir ni kukuk mana pun dia akan jaga air semayang. Dia akan jaga air semayang. Sebab apa? Sebab ada setengah pandangan, memanglah kalau tafsir lebih banyak daripada ayat Al-Quran, tafsir tu boleh sentuh, tafsir tu boleh tanggung. Tapi boleh sentuh tafsir sekalipun bukan betul-betul kena ayat. Betul-betul kena ayat tak boleh juga. Betul-betul kena ayat tu tak boleh juga. Hak bolehnya bukan tempat ayat. Hak bolehnya kita boleh tanggung tafsir tu. Gitu je. Tapi kalau tengah-tengah ayat tu tak boleh juga. Tapi kalau kita ngaji tafsir, kita nak buat catatan, memanglah kita nak menulis kan? Ke tulis mana? Ambil pen, tulis cacang gitu. Boleh tulis? Memang kita kena pegang, lepas tu tangan. Ni setuh ni hak ayat-ayat ni. Hak selang-seli dengan tafsir ni, setengah pandangan hukumnya haram juga. Tapi kadang-kadang orang belajar ni dia batal wuduk, tak apalah, dia pakai pandangan orang kata tak haram sentuh sekalian, termasuklah di tengah-tengah ayat. Ni dia samalah macam contohnya surah-surah Yasin tu. Surah-surah Yasin tu ada yang mana dia hanya surah Yasin saja di dalam. Kemudian dia banyaknya zikir, wirid, kemudian doa, dia panjang dalam tu. Pada ni. Maka kalau banyak ayat lain daripada ayat Yasin tu, maka boleh peganglah, boleh tanggunglah ke semua tu. Pada ni. Tetapi kalau ada Quran kecil tu, dia di dalam tu banyak ayat, banyak surah. Yasin ada, Kahfi ada. Dia ada surah-surah pilihan di dalam tu. Tapi di dalam tu ada juga doa-doa di dalam tu. Ada ni? Ada kan? Dia bukan Yasin saja, Kahfi pun ada di dalam tu. Dia ada surah-surah pilihan dalam tu. Tu banyak Quran. Bila banyak Quran, tak boleh sentuh langsung. Tak boleh sentuh langsung walaupun di tempat yang bukan ayat Al-Quran. Ada ni? Bila banyak Al-Quran, tak boleh sentuh langsung walaupun di tempat bukan ayat Al-Quran. Tapi kalau banyak bukan Quran daripada Quran, boleh sentuh sekaliannya setengah pandangan walaupun di tengah ayat sekalipun. Gitu. Cuma tengah ayat tu khilaf ulama lah. Hak berkaitan dengan banyak, bukan tafsir ni, tafsir ke doa ke apalah, hak bukan ayat Al-Quran. Cuma kalau hak Yasin saja tu, terjemahan dia banyak dah bawah tu.
Tapi kalau nak tengok terjemahan dengan Yasin, banyak Yasin lagi lah hak diterjemah terjemahan tu. Tapi selepas daripada tu banyak dengan wirid-wirid dengan doa-doa. Tu banyak ni hak bukan Yasin lah. Daripada Yasin tu boleh lah kita pegang walaupun tak ada air semayang. Perasan tak tu hak ada yang mana di dalam tu bukan Yasin saja. Di dalam tu bukan Yasin saja. Di dalam tu ada dengan Kahfi, dengan surah-surah pilihan yang lain. Dengan surah-surah pilihan yang lain. Tu banyak Al-Quran tu. Tu banyak Al-Quran. Kemudian pula mana banyak Al-Quran dengan bukan Al-Quran ni. Tu kena yakin tu. Kalau syok, tengok macam sama banyak je Quran dengan tafsir ni. Kalau syok, pandangan muktamad haram sentuh. Sebab Al-Quran tu asal, tafsir tu baharu, hak ditulis kemudian. Maka kalau syok, haram menyentuh tafsir yang mana kita syok mana banyak tafsir, mana banyak Al-Quran. Dia kalau sama banyak tak boleh. Kalau sama banyak tak boleh. Kalau sama banyak tak boleh. Adapun kalau bicara sutera dengan bukan sutera, kalau sama banyak tak apa. Ni tak boleh ni. Kalau tafsir dengan Quran sama banyak tak boleh sentuh. Syok, mana banyak antara tafsir dengan Quran, pandangan muktamad tak boleh juga. Tak boleh juga kita sentuh tafsir yang kita syok mana banyak antara tafsir dengan ayat Al-Quran. Tu kena tengok molek lah, kena kira. Lepas tu hak masa saya mengaji pondok tu, hak berkaitan dengan tafsir Jalalain tu. Tafsir Jalalain tu setengah ulama kata, dia kata ada setengah, dia bilang mana banyak ayat Al-Quran dengan tafsir Jalalain. Ada ulama bilang, dia kata lebih tafsir sekadar 2 ayat je, dia kata. Allah, dibilang warna tak tahulah. Ada ulama bilang tafsir Jalalain dengan Quran lebih kadar 2 ayat je. Lebih kadar 2 ayat. Sebab itulah tafsir Jalalain tu eloknya biar ada semayang. Tapi memanglah kita akan kata tafsir Jalalain itu banyak tafsir daripada ayat Al-Quran. Banyak tafsir daripada ayat Quran. Tapi ada ulama bilang banyak tafsir kadar lebih 2 ayat aja. Kadar lebih 2 ayat. Aku takut dibilang salah bilang ke. Sebab itulah seeloknya biarlah ada air sembahyang ketika kita pegang kitab-kitab tafsir. Tapi bukan cerita tafsir saja ni. Juga dengan dalam tu ada doa, ada zikir, ada hak lain-lain tu. Mana bukan Quran lah, mana yang bukan Quran. Tu kena tengok molek tu. Kena pastikan mana banyak antara Al-Quran dan juga bukan Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan sentuh Al-Quran yang diharamkan. Macam mana dengan Al-Quran yang dijadikan perhiasan? Perhiasan tu kan ayat Al-Quran tu ada ayat 1000 dinar, ada ayat kursi, ada ni ayat 3 kul, situ kan ayat Quran lagi tu. Ada yang mana halu-halu je ditulis Yasin apa semua tu. Macam mana dengan hak perhiasan yang ditulis atasnya Al-Quran, perhiasan yang tulis atasnya ayat Al-Quran, dia hak berkaitan dengan tulis perhiasan dengan ayat Al-Quran tu dikira kepada kosak tulis tu. Kosak tulis tu untuk membaca ataupun kosak tulis untuk ambil keberkatan. Ada ni. Cuma kita beli hak siap dah. Kita beli hak siap dah. Jadi kita nak tahu mana tu kosak dia tu
untuk membaca, ataupun qasak tu untuk tabaruk, untuk ambil keberkatan. Kita tengoklah dia, yalah, contoh-contoh ada dia tulis itu sejadah, comel dia tulis. Ada ditulis itu surah Ad-Dahri, comel dia tulis. Lepas tu letak depan tu imam baca pagi Jumaat tu. Tu qarinah dia tu untuk membaca tu. Ada ni. Dia sebelah sejadah. Surah sejadah. Sebelah tu surah Ad-Dahri. Yang tu imam baca pagi Jumaat tu lah. Rakaat pertama sejadah, kemudian sujud. Rakaat kedua Ad-Dahri. Jadi tulis molek. Tu qarinah dia tu untuk membaca tu. Kalau untuk membaca, haram kita sentuh dalam keadaan kita berhadas. Haram sentuh. Adapun hak perhiasan-perhiasan tu, kadang-kadang dia tulis pun kita nak baca kadang-kadang. Kalau ayat hak biasa tu tak apalah, kita tahulah baca. Ayat hak biasa tu khok dia comel sangat, bunga-bunga dia banyak. Ada ni. Sebab dia khok ni pun dia macam-macam khok pula ni. Jadi kalau kita tengok situ tu, tu nak ambil keberkatan tu, bukan untuk membaca. Jadi kalau tulis tu qasak untuk ambil keberkatan, maka kita sentuh tanpa ada semayang, tidak diharamkan. Cuma disunatkan kita nak sentuh. Walaupun perhiasan untuk ambil keberkatan, disunatkan ada semayang juga. Kita nak akak, kita nak sapu, kita nak letak balik, seeloknya disunatkan kita ada semayang. Walaupun qarinah tandaan di situ, hak tulis-tulis ayat Quran tu adalah untuk ambil keberkatan. Tulis ayat 1000 dinar ke, qarinah tandaannya adalah untuk ambil keberkatan, maka diharuskan sentuh. Tapi kalau untuk membaca, tu diharamkan sentuh. Ada ni. Yelah, kalau macam Quran, Yasin, halus tu, mana ada untuk membaca halus gitu? Memang semata-mata untuk ambil keberkatan. Maka boleh sentuh tanpa ada air sembahyang. Ada ni. Dia qasak ni sama ada untuk membaca. Qasak orang menulis ni sama ada untuk ambil keberkatan, kepada qasak pada masa dia menulis. Kepada qasak pada menulis. Kalau kita tak tahu dia punya qasak dianya, kita tengok dia punya qarinah dia lah. Kita tengok dia punya qarinah dia. Tulis tu untuk membaca, ataupun tulis tu untuk ambil keberkatan. Tapi kalau surah sejadah tadi, kalau surah dahri tu memang untuk membaca. Lepas tu dia buat depan untuk tu imam. Tu imam dia ni, dia tidak, kita semayang kena tengok tempat sujud. Kita bukan tengok di Al-Quran tu, tengok tempat sujud. Bukan ada ulama memakruhkan tengok di ayat Al-Quran tu, sebab kita nak tengok tempat sujud, bukan tengok di ayat Quran tu. Sekarang ni kadang-kadang kan digambil Quran ibu depan, ambil Quran ibu depan, kemudian dia baca, makruh setengah pandangan. Sebab kita tengok tempat sujud, dah saya tak ingat, lepas tu saya tengok di Al-Quran, tak ingat ke wadduha alha. Wadduha alha, kita nak baca Quran besar, dah kan hafal ke dok jadi masalah nak kena buka tu. Kalau dah hafal, buat baca wadduha alha lah. Hak baca Quran besar tu orang hafal. Jangan buat nadi kau. Nadi panggil apa? Orang panggil apa? Buat gaya. Buat gaya nak baca Quran besar. Buat gaya panggil gitu. Walaha, sebenarnya kalau kita balik kepada bacaan surah di dalam sembahyang, suratun kamilah, surah yang lengkap, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan akhir surah, lebih afdal daripada surah yang kita ambil tengah-tengah. Afdal surah yang ada awal, yang ada akhir. Mana juz amal. Oh, dia ingat ke wadduha alha ni komang dia ingat.
Wadduha alha watting inna anzalna, dia kata. Lepas tu kuliah kul wallah. Suratun kamilah tu, surah yang lengkap. Itu lebih afdal daripada ambil tengah-tengah surah yang awalnya bukan, yang akhirnya pun bukan, tengah-tengah. Cuma kita ni kalau orang tu hafal Al-Quran, dengar tengah-tengah, dia baca pula sedap, kita sedap kot dengar. Ni tahu dah tu imam kampung tu dah hafal Al-Quran. Yang kena baki perlu tengok di Al-Quran. Ni orang panggil nebeng, orang panggil nebeng. Kadang-kadang dia baru je ngapa petang tu rumah. Orang ngapa siapa di surah dia pun baca. Kokak. Lepas tu bismillah wadduha pula dah. Balik asal. Tebang wak ende kok. Lepas tu dia bacalah Quran besar tu. Ayat tulis je. Bukan ayat lain pun, waktu je dia ngapanya. Apa yang dia kata bang ambil Quran besar tu? Apa? Dia mesti kalau kita ikut dia semua, ayat tu dia bacanya. Ayat tu je dia bacanya, tak ada ayat lainnya. Orang hafal Al-Quran ni dia baca tengok ayat, kita tak tahu ayat gapo dah dia hafal satu Al-Quran. Ni orang panggil nebeng ni. Baca juz amma tu lebih afdal. Ni siapa siap tengok Al-Quran, buka tengok Al-Quran. Sampai dengan memakruhkan seumpama tu. Sebab apa? Sebab nak tengok tempat sujud, fokus pada sembahyang. Cuma kadang-kadang setengah tempat ni dibubuh sejadah, dibubuh saudari, bukan tu imam tengok tu sebenarnya. Tu imam baca sakak disila sekejap. Mana tu imam ingat. Cuma kadang-kadang kalau tak ada depan tu confident kurang. Bila confident kurang ni, dia jadi mudah nak lekat. Tapi kalau ada standby depan, dia ingat dah. Jadi dia confident tu tinggi sikit. Tak lekat-lekat pun sebenarnya. Kalau terlekat dia pun sila tengok. Pada ni. Gitu je. Sebenarnya hak bubuh sejadah depan, dari depan, memang tu imam tak baca situ. Imam tak baca situ, tu imam cuma jadikan sebagai persediaan lah. Kalau lekat boleh tengok sekejap, gitu je. Memang tidak afdal kita nak baca surah dalam sembahyang dengan melihat Al-Quran tu. Ni banyak dia besar depan, dia berbelek dia baca. Tak payah. Kadang-kadang dia duduk pun tak apa nak betul dah. Sebab apa? Sebab Quran tu dia bertepi sikit, dia pun jadi teleng nampak. Teleng tak teleng. Jadi teleng. Tu kata dia panggil apa? Nebeng, ada nebeng. Tak ambulah baca wadduha alha watting, dia tak ambulah. Tak ada ayat lain dah. Alam tarokai hak tu jelah. Alam nasyrah. Dah apa hak tu? Suratun kamilah, surah yang lengkap, yang ada awal, yang ada akhir. Sebab kadang-kadang tu imam ni dia ambil tengah-tengah surah, kita dengar pun tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia berhenti tu memang tergantung. Ni contoh. Dia baca ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allahu akbar, dia rokok. Ayat tu Tuhan tanya kepada Nabi Musa AS, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang di tangan engkau tu ya Musa? Qala hiya asaya. Nabi Musa jawab, atawakkau alaiha. Lepas panjang ayat dia tu. Tu Nabi Musa jawab. Tapi dia bacanya disudahkan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Habis Allahu akbar rokok ana. Dia pandai baca saja, makna tak tahu langsung mau panggil gitu tu. Dia berti ayat tergantung. Ayat Tuhan tanya Nabi Musa, gapo dia di tangan. Nabi Musa jawab, ayat tidak sambung. Sebab dia kena pandai juga nak ambil ayat walaupun di tengah surah, ayat yang mana permulaan dia tu mana sedang molek dengan cerita dia sampai ke akhir. Kemudian kita kena letak pula. Kalau panjang sangat makruh pula. Kalau pendek baik ambil juz amma. Pandai ni. Kalau ambil Quran besar ni tengah-tengah, biar lebih panjang sikit daripada juz amma. Jangan panjang banyak sangat.
banyak-banyak sangat makruh pula. Kalau kita pakai juz amma mudah. Subuh tu dia ni wadduha sampai ke amma tasallum. Ni asal dengan isyak wadduha sampai ke alha. Maghrib alha ke bawah. Senang atur tu. Pada ni. Kalau ambil juz amma, tapi nak ambil kamsa boleh juga, tapi kena letak molek atur tu. Jangan panjang sangat makruh pula. Atau kena ngaji bab fiqh pula. Selain dengan hafal Quran. Tapi kalau dah hafal Quran tak payahlah sampai peringkat nak buka nak tengok Al-Quran depan. Kalau buat tak boleh ke? Bukan kata tak boleh, tak comel. Sebab setengah ulama memakruhkan tu. Sebab nak sudi tengok tempat sujud, bukan tengok di Al-Quran hak depan tu, bukan. Jadi kalau hak Quran hak tulis itu, hak ada frame-frame tu, dia punya kosak dia untuk apa. Tapi kita tak tahu ni, tengok pada Qarinah. Qarinah ni tengok pada hak frame comel ditulis pun kadang-kadang kita nak baca pun payah. Tu nampak Qarinahnya adalah untuk ambil keberkatan, maka kita boleh sentuh perhiasan Al-Quran dalam frame walaupun tanpa ada semayang. Tapi seeloknya disunatkan kita nak sentuh frame tu ambil semayang dulu. Yalah, kadang-kadang frame tu kita nak ambil waktu turun, kita nak ni dah berabuk lama dah ni, kita nak lap kita nak ubah semula tu, seeloknya kita ambil semayang dulu. Tapi kalau tulis tu dengan kosak untuk membaca, maka diharamkan sentuh. Tanpa ada air semayang, diharamkan sentuh dalam keadaan berhadas kecil. Alhamdulillah. Dia sekarang ni kira kepada keseluruhan tu. Mana banyak sekarang dia Quran dengan tafsir ni, kadang-kadang dia selang-seli, kadang-kadang dia bertepi dengan dalam. Kita kira pada keseluruhan, mana yang lebih banyak. Kira pada keseluruhan. Macam Yasin tadi lah. Yasin dia betul Yasin tu, cuma dia ada terjemahan sedikit di bawah. Kalau kiranya banyak Yasin daripada terjemahan. Tapi kita kira belakanglah dengar-dengar hak selepas daripada tu dengan doa panjang apa semua tu, hak bukan Al-Quran, bukan Yasin tu. Arti ke situ lah, kepada keseluruhan. Bila keseluruhan banyak Al-Quran, haram sentuh keseluruhan. Ada ni, kalau keseluruhan banyak Al-Quran, haram sentuh keseluruhan, walaupun termasuk yang bukan di tempat Quran. Kalau kata banyak yang bukan Al-Quran daripada Al-Quran, boleh sentuh. Cuma di tengah-tengah ayat atau khilaf ulama. Secara keseluruhan, banyak bukan ayat Al-Quran. Contoh tafsir lah. Tu contoh, bukan tafsir saja ni. Jadi secara keseluruhan, banyak bukan Al-Quran daripada Al-Quran. Al-Quran tak banyak. Hak bukan Al-Quran dengan tafsirnya, dengan doanya, dengan zikirnya, banyak waktu. Maka secara keseluruhannya kita boleh sentuh dan kita boleh tanggung. Cuma yang timbul khilafnya di tengah-tengah ayat tu, walaupun ayat tak banyak, di tengah-tengah ayat tu boleh tak sentuh. Atau cerita kalau kita mengaji kitab tafsir, kita nak catatan, memang tangan kita akan letak di kitab, sebab kita nak menulis. Kita letak di kitab tu, tangan kita akan bersentuh di tempat ayat Al-Quran, bukan di tempat tafsir saja kita sentuh. Kita nak jaga tak boleh, sebab dia Quran dan tafsir ni diselang-seling. Kita nak jaga macam mana? Atau timbul khilaf. Boleh ke tak boleh kita sentuh di tempat ayat Al-Quran di mana hak tafsir secara keseluruhannya lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Tapi kukuk mana pun sunat ada air sembahyang. Tu hak lebih baik. Tapi kita ni bukan kata kitab tafsir, kitab hadis, kitab apa pun disunatkan kita ada semayang. Cuma hak bab tafsir ni lagilah pada ni, sebab di situ kita akan tersentuh ayat Al-Quran ketika kita buat catatan, ketika tangan kita letak atas ni kitab tafsir tu, pastilah tangan kita akan tersentuh di tempat ayat Al-Quran. Ini hak berkaitan dengan sentuh Al-Quran, diharamkan atas orang yang berhadas kecil
sama telah orang yang berhadas besar. Itu yang ketiga. Keempatnya, menanggung akan Al-Quran. Yang mana menanggung akan Al-Quran ni bukan sentuh. Quran ada dalam beg, kita galah beg. Quran ada atas rehal, kita angkat rehal. Quran ada atas bantal, kita angkat bantal. Quran ada atas meja, kita angkat meja. Kita tidak sentuh Al-Quran, tapi di situ dia panggil menanggung Al-Quran. Ataupun kita nak belik, kita masukkan telunjuk itu bawah layar, kita pun angkat. Kita langsung tidak menyentuh Al-Quran, kita pegang telunjuk, kemudian kita cocok bawah tu, kita angkat untuk belik, maka dipanggil menanggung Al-Quran. Itu apa hukum pula hak berkaitan dengan menanggung Al-Quran tanpa menyentuh. Menyentuh ni tidak menanggung, sentuh saja. Asal nama sentuh, walaupun berlapik, walaupun tebal hak kita guna lapik sekalipun, hukumnya adalah haram selagi dinamakan menyentuh. Selagi dinamakan menyentuh, walaupun kita guna sarung tangan sekalipun, guna kain sekalipun, kain tebal sekalipun, yang kita buat sebagai alas lapik itu, tetap hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i kita dan juga dalam mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.